Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahai. Ini Agenda Awani sempena Hari Pekerja 2023 yang kita sambut semalam 1 Mei saban tahun, bukan hanya di negara kita tetapi di seluruh dunia. Golongan pekerja pada ketika ini berhadapan dengan satu situasi yang amat getir pasca pandemik COVID-19. Suasana ekonomi masih bergerak perlahan dengan fasa pemulihan, ditambah lagi situasi yang tidak menentu di negara-negara Eropah, ekoran daripada peperangan antara Rusia dan juga Ukraine, dan peningkatan kelompok pekerja yang dibuang ketika COVID-19 masih perlahan diambil semula untuk berada dalam pasaran buruh di mana-mana sektor pekerjaan itu kelihatannya. Begitu juga bagi mereka yang keluar dari Menara Gading begitu sukar untuk mendapatkan pilihan kerja yang setimpal ataupun mengikut keperluan yang mereka pelajari ketika di universiti. Dan ini pastinya sambutan Hari Pekerja yang perlu dilihat dengan teliti oleh semua pihak ataupun semua pemegang taruh, sama ada dari pemegang taruh utama iaitu sektor awam ataupun sektor swasta, para majikan, para pekerja sendiri ataupun mereka yang bekerja sendiri seperti perniagaan dan seumpamanya. Dan Perdana Menteri semalam mengalu-alukan inisiatif bahawa hal berkaitan dengan gaji minimum perlu diselesaikan once for all, kerana apa yang disahkan ataupun yang sudah pun ditetapkan di pihak kerajaan masih tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya di lapangan. Banyak hiruk pikuk yang dikatakan di luar sana, dan beliau mengatakan political will kerajaan perlu menentukan gaji minimum ini dilaksanakan oleh semua pihak seperti yang ditetapkan, tanpa ada pertikaian dari kalangan pekerja, dari kalangan para menteri ataupun pakar-pakar ekonomi. Betul juga caruman KWSP, jika dapat dijalinkan hubungan yang lebih baik ataupun dirunding dengan para majikan, sumbangan majikan kepada caruman KWSP para pekerja wajar ditingkatkan dari angka sekarang ke angka yang lebih munasabah. Begitu juga ruang untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi bagi grade-grade yang terendah dalam sektor awam akan dikaji terus dalam masa yang terdekat jika hasil kerajaan bertambah dalam masa setahun ini. Itu antara janji yang diberikan oleh Perdana Menteri, tetapi bagi pekerja di sektor awam dan juga sektor swasta, situasi ini perlu dilihat dengan realiti semasa sektor pekerjaan. Adakah menuntut gaji yang lebih tinggi dalam situasi produktiviti yang masih rendah ataupun sistem ekonomi yang masih dalam fasa pemulihan? Adakah wajar terus dituntut oleh golongan pekerja ataupun kesatuan pekerja? Begitu juga bagaimana mewujudkan satu industrial peace ataupun situasi yang aman. Dan Malaysia menunjukkan bahawa situasi aman ini menjadi kekuatan dalam pemulihan sebarang isu ekonomi dan ketika ini masih berjalan. Jadi itu yang akan saya bincangkan dengan saudara Muhammad Rizan Hassan, Susah Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran yang sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Rizan, selamat Hari Raya. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Rizan, Selamat Hari Pekerja juga. ya, selamat Hari Pekerja. Rizan, dengan komitmen yang ditunjukkan oleh kerajaan dengan ucapan semalam oleh Perdana Menteri, apa reaksi Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran? Kalau kita lihat setiap kali pengumuman ataupun pernyataan inisiatif maupun insentif kerajaan, ia lebih bersifat kepada suatu komitmen, okey. Tetapi apa yang diharapkan oleh golongan masyarakat pekerja di Malaysia ini ialah soal keazaman dan kesungguhan kepada komitmen yang dinyatakan dalam satu-satu majlis. Alright? Sebab kaum pekerja di negara kita ni seakan sudah terbiasa dengan segala macam komitmen yang dinyatakan, tetapi dari segi keazaman untuk pelaksanaan itu harus kata orang tu diperlihatkan dengan lebih baik dan lebih konsisten. Dalam hal ini keazaman yang dituntut adalah sejauh mana hasrat tersebut dapat diturunkan ke peringkat bawahan bagi tujuan perbincangan, advokasi, perundingan dan sebagainya, supaya ianya benar-benar diyakini oleh kaum pekerja bahawa ada keseriusan di pihak kerajaan maupun juga di peringkat industri.
Ya, Rizan, kita tahu sektor buruh berhadapan dengan situasi amat getir pada ketika ini. Kerana bukan setahun dua ketika kita melalui zaman malap COVID-19, tetapi sebelum itu juga sejak satu dekad kita lihat angka-angka berkaitan sektor perburuhan ataupun sektor pekerjaan amat perlahan, dan apatah lagi negara kita ini terperangkap dalam sandwich ataupun kelompok gaji menengah yang amat lama. Jadi untuk berubah dalam masa yang terdekat, adakah keazaman politik itu perlu diterjemahkan dengan polisi, dengan komitmen seperti mana Rizal katakan tadi, yang lebih tangible, yang perlu dilihat, yang dapat digarap oleh semua pihak, Rizal? Sebab itu pentingnya sejauh mana industri ini diberi pelibatan yang penuh, bukan saja dari segi soal pembangunan sumber manusia itu saja, tetapi juga dalam segala aspek yang mana mereka akhirnya akan menerima seseorang ataupun individu itu sebagai pekerja. Kalau kita lihat di akhir ini, kalau kita tengok memang kerajaan ada kesungguhan tersebut apabila meminta industri untuk terlibat dalam soal pembangunan latihan. Ya. Ini adalah satu kata orang tu ekosistem yang dilihat dinamik. Kalau sebelum ini dia dilihat terpisah, maka dalam hal inisiatif ataupun komitmen yang kerajaan berikan ini, persoalan yang terbesar adalah sejauh mana semangat nasionalisme industri kita untuk sama-sama menjadikan hal ini satu benda yang realiti. Sebab kita sudah tidak lagi boleh terperangkap dengan situasi sebelum-sebelum ini kerana teknologi telah mengubah cara hidup, cara berfikir dan juga cara bekerja. Tetapi soal gaji masih lagi tidak menampakkan satu perubahan yang drastik. Okey, bahkan kenaikan-kenaikan yang ada pun terlalu perlahan ataupun terlalu sedikit. Sedangkan kalau kita lihat bakat-bakat tempatan yang dilahirkan saban tahun semakin bertambah. Ya, dalam hal melatih ataupun memberi ruang pekerja berkemahiran dalam sektor pekerja berkemahiran ini dengan kerjasama oleh dimulakan dengan 10 gergasi sektor industri, adakah ia hanya perlu disahut oleh industri yang bersifat JLC ataupun syarikat berkaitan dengan kerajaan, sedangkan kita tahu begitu banyak ribuan lagi syarikat-syarikat berteknologi ataupun multinational company swasta yang bertapak di negara kita? Mengapa ini perlu diterjemahkan dengan satu kehendak yang perlu diberikan perhatian bukan hanya di kalangan pemain-pemain industri tempatan untuk melatih pekerja berkemahiran tinggi dan akhirnya mereka mempunyai akses yang besar untuk mendapatkan gaji yang lebih bermaruah apabila mereka bergraduat, Rizal? Kalau kita tengok, kalau sebelum ni 2-3 bulan yang lepas tentang 10 industri yang kononnya terlibat untuk diberi peranan membangunkan latihan dan sebagainya, kalau secara realitinya di lapangan orang banyak bertanya industri manakah yang dinyatakan tersebut. Tetapi hakikat yang diperlukan bukan hanya kepada industri besar saja yang boleh menyumbang kepada soal gaji, soal penempatan pekerjaan, peluang pekerjaan, soal latihan, tapi perlu disemarakkan kepada pelbagai sektor, waimah sekalipun di peringkat restoran secara kecil-kecilan. Sebab akhirnya peluang pekerjaan itu dapat dirancangkan dan juga industri benar-benar boleh terlibat dalam pembangunan latihan sama ada ianya bersifat formal ataupun tidak formal. Kalau kita hanya bergantung kepada inisiatif ataupun kolaborasi bagi syarikat-syarikat besar, ianya memang akan perlahan kerana syarikat besar selalunya mempunyai garis panduan ataupun prosedur yang cukup ketat. Ya. Kita nak cepat dalam keadaan sekarang, lebih-lebih lagi dengan adik-adik kita yang lepaskan SPM akan mendapat keputusan sama ada mereka perlu pergi belajar ataupun mereka pergi institusi latihan kemahiran, dia seolah-olah tergantung. Yang mana kumpulan-kumpulan ini akhirnya akan memberi beban kepada negara dan juga industri sebab mereka akan masuk ke industri dengan kelayakan akademik ataupun kemahiran yang rendah. Ya. Kan? Sebab itu saya rasa
insentif yang baru-baru kerajaan lancarkan, iaitu insentif kerjaya madani 2023 sebagai platform ataupun pencetus awal yang mana syarikat-syarikat kecil juga boleh berpartisipasi dalam soal latihan dan sebagainya. Ya, melihat realiti keadaan ekonomi semasa yang masih tidak bergerak pantas dan Malaysia walaupun mencatatkan pertumbuhan KDNK yang agak memberangsangkan, tetapi kita tahu kita sebuah negara berdagang dan komitmen majikan ketika ini adalah memulihkan sektor pekerjaan dan juga sektor ekonomi mereka. Jadi Rizal mengatakan para graduan dan juga para pekerja kita tidak wajar memilih pekerjaan. Mereka perlu menerima pekerjaan yang sedia ada dan cuba mendapatkan pengalaman dan selepas itu barulah mereka demand untuk mendapatkan gaji yang lebih munasabah. Dalam masa yang sama juga, kita tahu industri-industri tertentu, peladangan, perkhidmatan, perkilangan, mereka demand kepada pihak kerajaan untuk membawa lebih ramai pekerja asing kerana sektor mereka terjejas teruk ketika COVID-19 dan ketika ini mereka sedang pulih dan mereka terpaksa bergantung banyak kepada pekerja asing. Ini antara isu asas ataupun struktur yang menjadi dilema berkaitan dengan gaji dan juga berkaitan dengan sektor pekerjaan negara kita, di mana kerajaan perlu ada ruang window, mereka boleh membenarkan pekerja asing dibawa masuk ketika fasa pemulihan ini, tetapi untuk jangka masa sederhana dan jangka masa panjang mesti ada transisi di mana pekerjaan ini perlu diisi oleh warga tempatan dan warga tempatan yang rela untuk mengisi itu dilatih dan akhirnya mendapat gaji yang munasabah. Rizal. Kalau kita secara jujurnya di lapangan ini kita dapati rata-rata majikan mempersoalkan bukan saja soal produktiviti tetapi soal sejauh mana kompetensi tenaga kerja ataupun bakat tempatan. Kompetensi yang ada dilahirkan sama ada di institusi kemahiran ataupun institusi pengajian tinggi lebih bersifat kepada skill dan knowledge semata-mata. Okey, ini cabaran yang terbesar. Sedangkan komponen kompetensi yang diperlukan oleh industri adalah soal attitude dan juga soal pengalaman. Sebab itu saya katakan pentingnya graduan untuk tidak memilih kerja bukan kerana soal gaji semata-mata, tapi melihat sejauh mana lapangan kerja itu sebagai tempat untuk pembinaan sikap dan juga pembinaan pengalaman. Kerana gabungan sikap, pengalaman, kemahiran, pengetahuan akan menjadikan kita sebagai individu pekerja yang mempunyai kompetensi yang baik, yang mana akhirnya akan mewujudkan suasana produktiviti yang berkesan dan akan memberi manfaat kepada semua. Sebab itu pentingnya daripada dulu hingga sekarang dan alhamdulillah hari ini kerajaan menyahut seruan bahawa industri atau pemajikan perlu juga terlibat secara langsung dan juga secara holistik dalam soal pembangunan latihan. Dan pastinya output ini bukan akan dapat dalam masa yang singkat, mungkin untuk 2 tahun akan datang. Tapi untuk tempoh sekarang hingga 2 tahun yang akan datang ini, sesuatu insentif ataupun inisiatif yang bersifat segera perlu dilakukan. Dan saya lihat kerjaya madani itu sebagai satu perkara yang terbaik yang mana perlu ada juga sokongan-sokongan yang lebih besar dari segi promosi dan sebagainya supaya semua industri sama ada kecil, sama ada pertengahan ataupun besar dapat bergerak secara bersama untuk menjayakan hasrat ini. Ya, kita tidak mahu menjadi satu negara yang sentiasa menjadi hub kemasukan pekerja asing ataupun buruh asing yang berkemahiran rendah. Dan kita terperangkap dalam soal ini dalam struktur ekonomi yang berasaskan kemahiran rendah ini agak lama. Hampir 2 dekad kita tidak bergerak. Tetapi bagaimana intervensi kerajaan untuk menunjukkan mereka ada political will ataupun kehendak politik. Kerajaan perlu menunjukkan bahawa Malaysia bersungguh-sungguh beralih ke arah ekonomi berimpak tinggi menggunakan digitalisasi, otomasi dan juga pekerja berkemahiran. Jadi di mana ruang yang Rizal rasa kerajaan perlu menunjukkan kehendak politik yang jelas
Dan dalam masa yang sama, para majikan perlu menyahut seruan ini? Pertama sekali, kalau kita nak tengok benda ni benar-benar dapat direalisasikan, sudah pasti ia bermula daripada sejauh mana kesedaran kerjaya masa depan di kalangan generasi muda. Itu yang pertama. Kedua, sejauh mana perubahan sistem latihan yang ada di negara kita. Ketiga, bagaimana juga pentingnya industri dilibatkan di dalam soal pembangunan latihan. Dan yang keempat yang selalu tertinggal ialah adakah tenaga pengajar di negara kita benar-benar kompeten dan juga terlatih tentang perubahan teknologi dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ini memerlukan satu pembelajaran yang besar yang mana masih belum dapat lagi satu formula sama ada penggabungan kementerian dan sebagainya, iaitu soal urus takbir dan juga pentadbiran satu sistem latihan di negara kita yang melibatkan kepada soal penggunaan peralatan yang memerlukan belanja yang besar dan sebagainya. Jadi kalau ini semua dapat direalisasikan dan digerakkan, saya yakin kita akan ada output yang baik di masa yang akan datang. Kalau tidak dalam masa yang singkat pun, sekurang-kurang untuk tempoh 2 tahun akan datang, kan kita dah mula menampakkan pergantian kepada pekerja asing dengan bakat tempatan yang relevan dan signifikan dengan teknologi semasa. Ya, kalau kita lihat realiti pekerja kita, mereka sebenarnya tidak memilih pekerjaan, tetapi mereka mahukan pekerjaan yang memberikan imbuhan yang setimpal dengan kemahiran dan juga kompetensi mereka. Kalau mereka boleh bekerja di Singapura dengan produktiviti yang tinggi di sektor perkhidmatan, di sektor perkilangan ataupun sektor-sektor 3D itu, dan mereka sanggup melakukan dengan cara yang begitu sophisticated dan mereka tidak mengeluh dengan ruang kerja yang mengambil masa yang lama, tetapi mengapa apabila mereka mempunyai kemahiran, mereka gagal semula untuk datang semula ke negara kita ataupun pulang ke negara kita apabila para majikan masih membayar upah mereka dengan cara mereka tidak ada pengalaman ataupun berkompetensi yang rendah seperti mana mereka membayar kepada pekerja asing. Jadi seolah-olah realitinya majikan di negara kita ada dualisme melihat kekuatan pekerja tempatan Malaysia. Adakah begitu pada pandangan Rizan dengan rakan-rakan kerja yang berada di lapangan apabila berinteraksi dengan mereka? Kalau kita berdasarkan pengalaman pengalaman kami selama lebih kurang 2 tahun secara konsisten dan memberi tumpuan fokus 100% kepada soal membantu golongan belia berusia 18 hingga 30 tahun untuk kembali bekerja. Tahun 2021 lebih kurang hampir 3,000 lebih kita bantu. Tahun lepas seramai 7,000 orang kita bantu masuk ke dalam sektor perkilangan khususnya. Kita dapati daripada apa yang kita alami secara jujur di lapangan, kebanyakannya memang betul tidak memilih pekerjaan. Bahkan mereka mempunyai kesanggupan bekerja sebagai pemandu lori kontainer di pelabuhan dengan gaji 1,500 dan sebagainya, kerja 12 jam. Mereka ada kesanggupan yang tinggi. Namun kita dapati juga mereka tidak boleh bertahan lama di tempat kerja bukan kerana pekerjaan itu tidak menarik minat mereka, tidak. Tetapi hal-hal sokongan kepada mereka. Pertama, soal penginapan yang tidak kondusif, sama ada tidak disediakan oleh majikan ataupun mereka terpaksa menyewa dengan kadar sewa yang tinggi dan sebagainya. Kedua, soal pengangkutan ke tempat kerja. Okey, pengangkutan awam yang saya maksudkan. Yang sebenarnya memberi satu bebanan kepada mereka. Jangan terkejut saya kata, ramai golongan pekerja di sektor perkilangan dengan gaji 1,500 mereka tu kalau campur overtime dia orang akan boleh dapat dalam 2,200 sebulan. Separuh daripada tu dihabiskan dengan pengangkutan awam yang berbayar. Maksudnya kena naik Grab dan sebagainya.
Okey. Jadi ini sebenarnya akan menyebabkan motivasi mereka ni semakin hari semakin menurun dan walaupun mereka suka kepada pekerjaan tersebut, walaupun mereka mempunyai kemahiran dengan kerja yang mereka ada, tetapi bila hal-hal begini memberi tekanan kepada mereka, akhirnya mereka merasakan lebih baik dia beralih kepada pekerjaan yang berdekatan dengan kediaman mereka. Ini yang berlaku. Sebab tu kalau kita tengok mereka yang berhijrah ke Singapura, bukan kerana mereka ada gaji yang besar sangat pun sebenarnya. Walaupun hakikatnya tukaran memang tinggi, tetapi soal sokongan kepada mereka untuk pergi bekerja itu adalah menjadi faktor motivasi yang tinggi kepada generasi kita. Ya, industrial peace ataupun keamanan dalam sistem perburuhan kita itu sentiasa take for granted oleh pihak pemegang taruh sama ada majikan dan juga kerajaan. Kalau di negara lain, sistem union ataupun kesatuan sekerja mereka begitu vokal. Kalau ke Korea, Jepun ataupun negara-negara maju di Eropah, tak lekanglah dengan demonstrasi, protes ataupun mogok dan sebagainya. Mengapa kita perlu menghargai pekerja di negara kita ini dengan adanya industrial peace? Walaupun situasi ekonomi tidak berapa baik, tetapi pekerja kita tidak mogok. Mereka tidak pulaukan kerja, mereka datang kerja dengan gaji yang mungkin begitu rendah ataupun mereka tidak memilih pekerjaan dan sebagainya. Mengapa dalam situasi yang begitu aman dan juga kondusif ini dan satuan sekerja kita masih boleh berunding dengan majikan, dengan sektor awam, dengan sektor swasta dan sebagainya, perlu dijadikan sebagai proses advokasi dan juga perlu ada mutual respect antara kedua-dua pihak. Pandangan Rizal? Ini yang kita katakan tadi soal nasionalisme industri, pemain-pemain industri negara kita yang perlu dipertingkatkan sebab tumpuan banyak kepada soal pekerja itu sendiri. Tapi kepada majikan untuk melihat kepentingan mereka menghargai tenaga kerja di negara kita ni sebenarnya agak kurang. Okey. Dalam banyak hal sekalipun suara pekerja kita sedikit sebanyak memang selalu tenggelam. Sebab itu pentingnya industri ini diberi satu kesedaran dan mungkin dengan peranan yang lebih besar diberikan dalam soal pembangunan sumber manusia akan memperlihatkan kepada industri bahawa sebenarnya mereka boleh menyumbang dengan lebih besar sebab sudah berdekad lamanya kalau bercakap dalam soal pembangunan sumber manusia, industri ini hanya lebih bersifat komitmen kepada menerima seseorang untuk on job training dan sebagainya. Jadi mereka telah terbiasa bahawa tidak ada benda besar yang boleh mereka sumbangkan. Dan mungkin bila kerajaan membuka ruang yang besar kepada industri untuk memberi satu sumbangan untuk membangunkan tenaga kerja, sedikit sebanyak akan ada semangat nasionalisme yang mana akan mewujudkan keamanan dalam hubungan di antara pekerja dan juga majikan yang sebenarnya akan memberi banyak manfaat kepada industri itu sendiri. Ya, dari menyediakan latihan berterusan kepada pekerja, ini satu faktor juga. Kita masih terperangkap dengan cara pendekatan lama, misalnya untuk upskilling, reskilling dengan latihan-latihan yang mungkin agak tidak relevan dengan situasi semasa. Kita bercakap dengan kecerdasan buatan, kita bercerita tentang data analytics, kita bercerita tentang robotik dan sebagainya. Tetapi kita tahu juga majikan tidak bersedia untuk memberikan satu dana yang signifikan untuk melatih pekerja mereka dan akhirnya apabila mereka tahu pekerja mereka tidak kompeten, mereka terus menawarkan VSS ataupun MSS misalnya begitu. Jadi di mana kata pun pada pandangan Rizal perlu ada sinergi antara majikan dengan insentif-insentif pelepasan cukai ataupun latihan yang mungkin diberikan oleh pihak kerajaan dalam masa yang sama in-house training itu. Seperti mana kita bincangkan satu program ketika dialog tiga penjuru, ada majikan yang sentiasa bergerak untuk memberikan latihan yang kompeten kepada pekerja berkemahiran mereka dan akhirnya apabila mereka graduat ataupun mereka mempunyai sijil-sijil kemahiran tertentu, keluar saja mereka akan mendapat gaji yang lebih tinggi dan menjadi kata pun tumpuan majikan lain untuk merebut mereka. Pandangan Rizal?
Memang di negara kita ni kita masih lagi kekal menggunakan pendekatan-pendekatan yang usang, yang lama, dan kita berbangga even di peringkat pengajian tinggi sekalipun masih berbangga dengan cara lama. Ini yang saya selalu katakan, teknologi telah mengubah cara hidup, berfikir dan juga bekerja generasi muda kita. Okay? Jadi pentingnya sekarang ialah dengan teknologi baru, kita graduan yang dilahirkan memang setidak-tidaknya antara 60 hingga 70% telah bersedia bila dia masuk ke dalam pekerjaan. Isu yang selalu dimainkan oleh industri ialah tenaga kerja yang dikeluarkan, bakat tempatan yang dilahirkan ataupun dikeluarkan oleh institusi latihan dan juga pengajian tinggi negara kita ni bukan saja tidak mencapai kehendak yang diperlukan, tetapi untuk mencapai separuh pun dia masih lagi terkial-kial. Jadi ini yang selalu dimainkan dan tiba masanya pemain-pemain di institusi latihan dan juga pengajian tinggi berlapang dada dan tidak bersikap defensif. Dan kita memang akui institusi latihan dan pengajian di negara kita terlalu defensif apabila bercakap tentang soal kualiti graduan. Jadi kalau mereka tidak ada sikap defensif itu, saya yakin industri tidak ada banyak masalah untuk berkolaborasi dan juga memberi sesuatu yang bermakna dari segi transfer of knowledge dan transfer teknologi kepada latihan itu sendiri. Okey, akhir sekali, dalam masa setahun, 2 tahun ini satu fasa yang kritikal untuk para pekerja kita, Rizan, kerana sektor-sektor yang tradisional, misalnya clerical, mereka yang bekerja sebagai cashier di pusat membeli belah ataupun kedai-kedai runcit ataupun sektor komersial, begitu juga kepada kerani-kerani dalam pentadbiran pejabat dan sebagainya. Semuanya ini dalam situasi yang getir kerana bila-bila masa sahaja company ataupun majikan akan memberikan pelaburan kepada penggunaan automasi, kecerdasan buatan dan juga digitalisasi. Jadi kita tahu juga ratusan ribu para pekerja kita datang dari tidak ada kemahiran yang secukupnya, terutamanya lepasan SPM. Jadi mengapa ini perlu ada intervensi? Kerana ruang pekerjaan mungkin mencipta peluang pekerjaan baru dalam era digitalisasi dan otomasi ini, tetapi dalam masa sektor-sektor yang tradisi ini akan luput dan tidak akan diisi dengan pekerja jika mereka tidak ada kemahiran lain. Pandangan Rizan? Sektor tradisi inilah yang paling banyak ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi kita. Ini yang paling banyak. Itu yang saya katakan tadi. Mereka terlalu defensif sehingga mereka tahu bahawa perubahan teknologi ini berlaku. Tetapi mereka tidak bersedia untuk mengatakan bahawa program ataupun kursus yang ada di tempat mereka itu sudah tidak lagi relevan di dalam sektor pekerjaan. Dan inilah bidang-bidang yang sebenarnya paling banyak dikeluarkan oleh institusi latihan. Bahkan di dalam TVET pun ada juga kursus-kursus yang berkaitan tersebut. Sedangkan sepatutnya dah tak ada lagi dah kursus tersebut. Okey. Jadi bila adanya peluang-peluang ini dengan kemasukan yang mungkin kelayakan syarat yang rendah, maka terlalu ramai anak muda kita yang tidak berani mencabar diri, dia akan masuk pada kursus-kursus begini. Dan bila dia keluar, peluang pekerjaan terlalu terbatas dan mungkin sudah tidak ada lagi dalam tempoh setahun, 2 tahun. Dan ini yang saya katakan tadi, pentingnya institusi latihan untuk melihat balik program-program yang mereka berikan supaya dia benar-benar relevan. Walaupun mungkinlah khusus contohnya pengurusan pejabat, mungkin perlu diteknologikan. Jadi perlu ada penambahan elemen-elemen baru supaya dia lebih segar dan tidak tertakluk pada kaedah tradisional semata-mata, yang mana itu akan memburukkan lagi pasaran kerja kita untuk tempoh setahun 2 tahun akan datang. Menarik.
Itu yang akan kita angkat sebagai topik perbincangan seterusnya dalam diskusi di awal ini. Terima kasih Rizan Hassan, Susah Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran, dan sempena Hari Bekerja ini, inilah perbincangan kita berkaitan pekerjaan masa depan, produktiviti tinggi dan juga apa yang dimahukan dikatakan gaji bermaruah. Jadi itu sahaja dalam agenda awal ini malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.